kita akan bincangkan macam mana perjalanan seorang manusia itu daripada alam dunia pergi ke alam barzah. Kemudian apa yang akan berlaku bila mana seseorang manusia sampai dekat alam barzah, apa yang berlaku kepada roh kita dan apa akan berlaku kepada nasib kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan bincangkan berkaitan dengan alam barzah, yang mana banyak hadis Nabi, banyak ayat Quran yang telah menceritakan perihal alam barzah. Okey, Nabi menyebut perkataan Malikul Maut. Malaikat yang bernama Malikul Maut, tugas dia adalah untuk mencabut untuk mencabut nyawa manusia, untuk memisahkan di antara manusia, untuk memisahkan badan manusia ataupun untuk memisahkan ruh dengan badan manusia. Sebab itulah kata Nabi SAW, seandainya kalian membaca Al-Qamah qala, kata Nabi, seandainya kalian membaca surah ini, sungguh kalian akan dibebaskan daripada azab kubur Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia datang membentuk, yang mana amalan itu akan datang kepada kita. Amalan itu akan datang kepada kita berbentuk cahaya. Dia datang kepada kita untuk beri peringatan kepada kita apa yang akan berlaku lepas ni. Okay, nanti saya akan cerita lebih detail nanti ni lah. Okay, just untuk permulaan itu. Jadi kata Nabi, seandainya kalian membaca surah ini, maka sungguh kalian akan dibebaskan daripada azab kubur Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana amalan-amalan yang kita buat dekat dunia dulu, tak kisahlah kita buat amalan apa, bersedekah ke, berpuasa ke, bersedekah ke, berzakat ke, apa lagi, solat dan sebagainya. Setiap amalan yang kita buat, amalan itulah akan menjadi peneman kita di alam barzah nanti ni, akan menjadi peneman kita dekat alam barzah nanti ni. Sebab itulah ada satu hadis daripada Nabi SAW, sekarang kita dapati banyak sangat satu kematian yang mengejut, betul tak? Sekarang kita dapati banyak sangat kematian yang mengejut, tambah-tambah musim sekarang lah. Sebab tu daripada satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis ni daripada Anas bin Malik, kata Nabi SAW, inna min amaratil sa'ah, kata Nabi, wa antazhara mautul faja'ah, kata Nabi, sungguh di antara tanda kiamat adalah akan datang banyaknya berlaku kematian secara mengejut. Sungguh, kata Nabi, ataupun sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah akan berlaku banyak kematian dengan mengejut. Sebab itulah kita tengok, kita scroll kematian, kita scroll kematian. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, mautul faja'ah, kematian yang mengejut, yang mana kata para ulama, kematian yang mengejut ini adalah sebagai satu rehat kepada orang yang beriman. Sebab apa? Memang tidak perlu dirisaukan lagi bagaimana keadaan mereka. Sebab apa? Sebab mereka dipenuhi dengan kebaikan mereka, solat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, lalu mereka bersedia 24 jam. Sebab apa? Sebab amalan dia cukup. Lalu macam mana dengan kita yang solat kita tinggal, puasa kita celang-celup? Bagaimana pula dengan kita? Adakah kita bersedia? Sebab itulah kata para ulama, kematian yang mengejut, mautul faja'ah, kematian yang mengejut adalah kebahagiaan ataupun rehat bagi orang yang beriman. Disebabkan dia tak pernah tinggal puasa, dia tak pernah tinggal solat, tak cukup dengan itu dia bersedekah lagi, tak cukup dengan itu dia bayar zakat lagi, tak cukup dengan itu dia layan suami dengan baik, tak cukup dengan itu dia layan isteri dengan baik. Berbahagialah mereka andai kata mereka datang kematian mengejut kepada mereka, dan sesungguhnya mereka tergolong dalam golongan orang yang beriman, tergolong dalam golongan orang beriman. Dan kata para ulama juga, mati mengejut ni untuk orang yang bukan beriman. Mati mengejut untuk orang yang bukan beriman, kata Nabi SAW, kata para ulama, adalah mati mengejut untuk orang yang tidak beriman merupakan satu penyesalan bagi mereka. Penyesalan bagi mereka untuk orang tidak beriman. Ketika itulah mereka akan rasa menyesal. Ketika itulah mereka akan menyesal, menyebabkan ruh mereka tak nak keluar ketika mana datangnya Malikul Maut. Okay, kita tak masuk lagi, kita just bagi intro dulu, nak bagi anda faham. Satu hari pernah berlaku kepada Imam Hasan Al-Basri. Satu hari pernah berlaku kepada Imam Hasan Al-Basri. Siapa kenal? Alhamdulillah. Siapa tak kenal, Google. Siapa tak kenal, Google siapakah Imam Hasan Al-Basri. Saya belum buat lagi lah topik berkaitan Hasan Al-Basri. Okay, saya belum buat lagi topik berkaitan dengan Hasan Al-Basri. Dia sezaman dengan Rabi'atul Adawiyah. Hasan Al-Basri ni seorang ulama yang besar, seorang ulama yang masyhur pada zaman beliau. Jadi satu hari Imam Hasan Al-Basri ni dia melakukan perjalanan. Dia berjalan, kemudian bila mana dia sampai di satu tempat, dia dapati orang tempat itu menangis.
Dia lakukan perjalanan, kemudian dia sampai di satu tempat, sampai dekat satu perumahan, boleh jadi yang didapati kebanyakan orang dalam kawasan itu menangis. Maka bila mana Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri melihat ramai sangat yang menangis, kemudian ditanya kepada orang setempat, apa yang menyebabkan kalian ni menangis? Apa faktor, apa yang menyebabkan kalian ni menangis? Kemudian salah seorang daripada kalangan mereka kata, ahli keluarga mereka ada kematian, ataupun ada kematian dalam keluarga mereka. Itu yang menyebabkan mereka menangis. Itu yang menyebabkan mereka menangis. Apa kata Hasan Al-Basri? Kata Hasan Al-Basri adalah, subhanallah, subhanallah, sepatutnya mereka yang menangis inilah mengingati diri mereka. Sepatutnya mereka yang menangis inilah perlu beri peringatan kepada diri mereka. Kerana apa? Kerana kata Hasan Al-Basri, kerana ahli keluarga mereka yang telah pun mati, ahli keluarga mereka yang telah pun mati telah pun selamat daripada 3 benda ni. Maka mereka yang menangis itulah perlu risau tentang diri mereka, perlu menangis disebabkan diri mereka, bukan disebabkan orang ahli keluarga mereka yang menangis. Apa sebab dia? Disebabkan, kata Hasan Al-Basri, orang yang dah mati mereka telah pun selamat daripada 3 perkara. Yang mana kita semua, kata Hasan Al-Basri, belum lagi selamat daripada 3 perkara ni. Tapi orang dah mati telah pun mendahului kita, daripada 3 perkara ni. Kata Hasan Al-Basri, 3 perkara ni sangat besar. 3 perkara ni sangat besar. Yang pertama sekali, kata Hasan Al-Basri, 3 perkara tu, yang pertama daripada 3 adalah kita belum lagi melihat wajah Malikul Maut. Yang mana kata Hasan Al-Basri, mereka dah meninggal, mereka telah pun melihat wajah Malikul Maut. Yang mana kata Nabi, ketika mana Malikul Maut datang kepada manusia, dan ketika itulah manusia akan tahu adakah dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Yang kedua, kata Hasan Al-Basri, yang pertama adalah mereka telah pun melihat wajah Malikul Maut. Yang kedua adalah mereka yang telah pun mati telah pun merasai kesakitan mati tu. Mereka yang telah mati, mereka telah pun merasai akan kesakitan mati. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi daripada Aisyah, Sayyidatuna Aisyah kata, bila mana aku berada di sisi Nabi SAW ketika mana Nabi dalam keadaan nak wafat, Nabi kata, ala inna lil mautil la sakarat, sungguh kematian ini adalah satu kesakitan, kata Nabi SAW, atau kama qala. Dan yang ketiga, kata Hasan Al-Basri, yang ketiga adalah bila mana mereka dah mati, mereka sudah pun tahu apakah kedudukan mereka, apakah mereka ni ahli syurga ataupun mereka ni ahli neraka. Mereka dah pun tahu, mereka dah pun boleh mereka dah pun boleh bayangkan adakah mereka ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Kata para ulama, bila ketika mana manusia didatangi oleh Malikul Maut, ketika itulah mereka boleh melihat adakah aku ni ahli neraka ataupun aku ni adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak pernah tinggalkan. Setiap kali Nabi solat, saya dah sharekan semalam, setiap kali Nabi solat, selepas sahaja Nabi baca tahiyatul akhir, Nabi akan baca doa ini setiap kali solat. Nabi tak pernah tinggalkan bacaan ini ketika mana di tahiyatul akhir. Sebab apa? Sebab kata para ulama, manusia bila mana didatangi oleh Malikul Maut, ketika itulah manusia boleh melihat adakah dia ni ahli syurga ataupun dia ni adalah ahli neraka. Ketika itulah kita boleh bayangkan, ketika itulah kita boleh rasa adakah kita ni ahli neraka. Manusia sudah boleh agak bagaimana layanan Malikul Maut kepada manusia, bagaimanakah layanan para malaikat bila mana menyambut roh yang keluar daripada jasad pada masa itu. Manusia sudah pun boleh agak adakah dia ni ahli neraka ataupun ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi tak pernah tinggalkan doa ni setiap kali solat. Ketika mana selesai sahaja bacaan tahiyat akhir, Nabi akan baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku berlindung daripada kamu ya Allah, daripada siksaan kubur dan daripada siksaan api neraka. Wa min azabin nar, daripada siksaan api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah daripada orang yang hidup dan fitnah orang yang dah mati.
dan wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah daripada sang dajjal. Satu hari ada kematian dalam kalangan sahabat Nabi SAW, yang mana para sahabat duduk menggali kubur para sahabat tu. Menggali kubur. Apa Nabi buat? Nabi duduk dekat tepi kubur, yang mana para sahabat sedang menggali. Ada di antara para sahabat mendapati Nabi tengah duduk. Nabi tengah duduk di sebelah orang yang tengah menggali kubur tu. Nabi memegang satu ranting kayu. Nabi pegang satu ranting kayu, Nabi cocokkan dekat tanah. Apa tanda dia? Tanda Nabi tengah berfikir. Nabi tengah termenung pada masa tu. Dalam keadaan semua sahabat tak mengacau, tak mengganggu Nabi, tak memanggil Nabi, sebab para sahabat tahu ketika mana Nabi tengah termenung, ketika mana Nabi tengah berfikir macam tu, boleh jadi wahyu Allah sedang turun. Ada satu kali Nabi tengah berjalan, Nabi tengah bercakap dengan para sahabat, wahyu Allah turun. Ada satu ketika Nabi terpaksa termenung. Sebab apa? Wahyu daripada Allah turun. Dia macam-macam lah cara. Macam-macam cara wahyu Allah turun. Jadi satu hari, bila mana Nabi tengah termenung, di sebelah orang tengah menggali kubur tu, Nabi termenung cocok tanah dengan ranting kayu tu. Duk cocok. Para sahabat tak mengganggu, tak memanggil Rasulullah tengah termenung apa, tidak. Sebab kesemua para sahabat dia tahu bila mana Nabi tengah termenung, Nabi tengah duduk bersendirian, para sahabat tidak akan kacau. Kemudian Nabi tengah termenung, pegang ranting kayu tu kan, pegang ranting kayu, mana ranting kayu, contoh ni ranting kayu, duk cocok pegang. Ketika itu Nabi tengah tengok ke bawah, kemudian Nabi dongakkan kepala ke atas. Tiba-tiba Nabi dongakkan kepala ke atas dan Nabi kata kepada para sahabat, wahai para sahabat. Ada di antara para sahabat yang tengah menggali, ada di antara para sahabat tengah menunggu apa sebenarnya Nabi nak bagi tahu, dan ada juga di antara para sahabat yang duduk di sebelah Nabi sedang menunggu apa yang Nabi nak sampaikan kepada kita. Kemudian Nabi dongakkan kepala ke atas, lalu Nabi kata kepada para sahabat, wahai para sahabat, mintalah perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. Mintalah perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. Mintalah perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. 3 kali Nabi kata. 3 kali Nabi kata kepada para sahabat. Apa makna dia? Maknanya pada masa tu para ulama kata Allah sedang memperlihatkan kepada Nabi kita bagaimanakah azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang memperlihatkan kepada kita bagaimanakah keadaan azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Nabi, barang siapa yang ada amalan yang cukup, barang siapa yang cukup amalan dia, solat dia tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, tutup aurat, apa lagi, bersedekah, dan kesemualah kebaikan yang dia buat. Kalau dia isteri tolong suami, suami tolong isteri, dan semualah kebaikan-kebaikan yang ada. Kebaikan itulah kata Nabi akan menjadi peneman kita dekat alam barzah nanti ni, akan menjadi peneman kita dekat kubur nanti ni. Nabi diperlihatkan oleh Allah bagaimanakah keadaan bila mana seorang tu berada di alam kubur nanti ni. Jadi bila mana satu hari Allah memberitahu kepada Malikul Maut, wahai Malikul Maut, pergi ke si fulan bin si fulan, pergi dekat si fulan bin si fulan, ambillah ruhnya. Kerana apa? Sehingga kan hari ini Malikul Maut dia tak tahu siapa yang akan mati esok, dia tak akan tahu siapa mati lusa, tulat minggu depan, bulan depan, dia tak akan tahu. Dia tahu bila? Dia tahu bila mana sampai masa, bila mana Allah dah sampaikan, Allah dah bagi tahu, Allah dah perintahkan kepada dia, ketika itulah baru dia tahu. Contoh kita boleh tengok apa yang berlaku kepada Nabi Idris alaihi salam. Contoh kita boleh tengok berlaku kepada Nabi Idris alaihi salam, yang mana Nabi Idris selisih dengan Malikul Maut dekat langit. Maka bila mana selisih dengan Malikul Maut dekat langit, Malikul Maut tanya kepada malaikat yang tengah membawa Nabi Idris, ini siapa? Maka malaikat yang tengah bawa Nabi Idris kata, ini adalah Idris alaihi salam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, sungguh tadi Allah telah mengarahkan aku untuk mencabut nyawa Idris dekat langit yang keempat, ketiga macam tu, saya lupa. Dekat langit keempat ataupun langit ketiga. Jadi aku termenung, bagaimana aku boleh mencabut nyawa seorang manusia dekat langit, sedangkan tempat manusia adalah di bumi. Jadi aku termenung. Sebab apa? Malikul Maut baru je tahu ketika itu yang nyawa Idris alaihissalam akan dicabut. Topik Nabi Idris kita dah buat sebelum ni. Jadi siapa yang nak tengok secara detail boleh pergi dekat live kita lah yang sebelum ni. Jadi sehinggakan hari ini Malikul Maut dia akan tahu bila mana sampai
sampai masa seseorang itulah. Jadi bila mana satu hari Allah perintahkan kepada Malikul Maut, wahai Malikul Maut, pergi tarik nyawa si fulan bin si fulan. Ketika itulah Malikul Maut akan turun pergi dekat si fulan bin si fulan. Pergi dekat si fulan bin si fulan, maka ketika itulah kata Nabi SAW, dalam 2 ke 3 detik ataupun dalam 2 ke 3 saat Allah akan memperlihatkan, Allah akan buka hijab kepada mereka yang akan ditarik nyawa. Mereka akan diperlihatkan bagaimana alam akhirat, mereka akan diperlihatkan bagaimana alam barzah. Kemudian mereka akan diperlihatkan bagaimana wajah Malikul Maut. Sebab apa? Setiap dalam kalangan kita akan didatangi oleh Malikul Maut. Setiap dalam kalangan kita tak akan terlepas walaupun seorang. Bila mana Malikul Maut diarahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa si fulan bin si fulan, maka turunlah Malikul Maut bersama dengan pasukan dia. Akan turun Malikul Maut bersama dengan pasukan dia. Dia tak akan turun seorang. Dia ada pasukan dia, dia ada tim dia. Yang mana tugas Malikul Maut untuk mencabut nyawa ataupun untuk menjemput orang yang beriman kepada Allah, orang yang tak pernah tinggal solat, tak pernah tinggal puasa kan. Puasa tak pernah skip. Orang inilah akan dijemput. Tengok, dijemput, bukan ditarik, dijemput oleh Malikul Maut. Dan orang kedua adalah mereka akan direntak ruh mereka daripada jasad mereka. Kata Nabi SAW, seolah-olah rentak tu macam mana Nabi gambarkan macam mana Malikul Maut akan rentak ruh orang yang tidak beriman kepada Allah, which is orang kafir. Ruh mereka akan direntak macam mana, seolah-olah bulu kambing, kata silap bulu kambing yang basah, ada yang duri, ditarik macam tu, ditarik dengan cepat sampai ke sangat sakit. Begitulah perasaan dia bila mana ruh manusia yang tidak beriman kepada Allah direntak. Tapi kalau ruh tu orang yang beriman, kan, orang Islam lah biasanya, orang beriman yang Islam, ruh mereka akan keluar dengan sangat baik, dengan sangat tenang. Ruh akan keluar dengan sangat baik. Nabi gambarkan bagaimana keadaan ruh orang beriman akan keluar daripada jasad yang Nabi gambarkan. Kamu melihat ada satu air yang berada dalam satu bekas, maka dituang air itu daripada bekas, mengalir dengan sangat mudah, maka itulah akan keluar ruh daripada jasad manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana datangnya Malikul Maut bersama dengan pasukan dia, kan, dia ada pasukan tim dia. Tim Malikul Maut ada 2 tim. Malikul Maut dia ada 2 pasukan. Dia bukan ada 1 pasukan, dia ada 2 pasukan. Dia akan ada 2 pasukan. Pasukan pertama daripada Malikul Maut, dia akan turun dengan pasukan pertama adalah pasukan Malaikat Rahmat. Pasukan Malaikat Rahmat. Nanti saya akan cerita detail. Ni panjang lagi kisah ni. Kemungkinan kita akan buat 2 siri lah. Kemungkinan. Kalau anda nak lah. Kalau tak nak, saya habiskan sampai sini. Kita sambung topik lain esok. Okay, bergantung kepada macam mana respon anda. Jadi Malikul Maut dia akan turun bersama dengan 2 tim. Tim pertama, pasukan pertama Malikul Maut akan turun dengan pasukan Malaikat Rahmat. Yang mana Malaikat Rahmat inilah akan membawa ruh orang yang beriman. Anda kata orang yang akan ditarik oleh Malikul Maut adalah orang yang beriman, orang Islam, maka Malikul Maut akan bawa tim daripada Malaikat Rahmat. Tim yang kedua daripada Malikul Maut, bila mana ada orang, ruh ataupun manusia tidak beriman kepada Allah, maka Malikul Maut akan bawa satu pasukan daripada Malaikat Azab. Malaikat Azab akan turun bersama Malikul Maut untuk rentap ruh mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung kepada siapa yang akan mati pada ketika itu. Andai kata mereka adalah orang beriman kepada Allah, maka Malikul Maut akan turun bersama dengan Malaikat Rahmat. Andai kata orang itu orang Islam, maka Malikul Maut akan turun bersama dengan Malaikat Rahmat. Andai kata itu bukan orang Islam, maka Malikul Maut akan turun bersama dengan Malaikat Azab. Sebelum kematian seseorang 2-3 detik, kata Nabi 2-3 detik ataupun 2-3 saat, Allah akan memperlihatkan wajah Malikul Maut pada masa itu. Allah akan memperlihatkan wajah Malikul Maut pada masa itu. Ada satu cerita daripada Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin bahasa Arab. Saya tak silap saya dah ada bahasa Melayu, sekarang pun dah ada bahasa Melayu. Kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis lah. Ada seorang lelaki di zaman Nabi tak sebut zaman siapa ataupun saya lupa di zaman yang mana, tapi lelaki ini adalah dalam kalangan Bani Israel.
Yang mana lelaki ini, kata Nabi, yang mana lelaki ini telah pun membunuh seramai 99 orang. Yang mana lelaki ini, kata Nabi, telah pun membunuh, bukan akan membunuh, tapi telah pun membunuh seramai 99 orang, kata Nabi SAW. Telah pun membunuh 99 orang. Kemudian dia nak bertaubat. Dalam keadaan dia telah membunuh 99 orang, ketika itu dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila mana dia nak bertaubat kepada Allah, disebabkan dia telah membunuh 99 orang, bukan seorang ni, 99 orang. Kemudian dia nak pergi jumpa orang yang dia nak minta cara nak bertaubat macam manalah. Maka dia pergilah jumpa seorang yang ahlul ibadah. Dia pergilah jumpa dengan seorang lelaki, yang lelaki ini adalah ahlul ibadah. Ahlul ibadah adalah orang yang selalu buat ibadah kepada Allah. Ahlul ibadah adalah orang yang selalu buat ibadah kepada Allah dalam keadaan dia tidak ada ilmu. Dia buat ibadah kepada Allah, tapi ilmu dia tidak ada. Dia tak pernah nak upgrade ilmu dia. Dia tak pernah nak upgrade ilmu dia. Dia tak pernah nak bertanya kepada orang yang tahu. Dia buat je ibadah dalam keadaan dia tidak upgrade ilmu dia. Maka digelarkan dia adalah ahli ibadah. Digelarkan dia sebagai ahli ibadah. Siapa? Orang yang duduk buat ibadah saja, solat semata-mata, puasa semata-mata dalam keadaan dia tidak ada ilmu. Maka Nabi gelarkan dia adalah ahli ibadah. Hanya berzikir, hanya buat ibadah kepada Allah. Kemudian lelaki ini pergilah jumpa ahli ibadah tadi. Pergi jumpa ahli ibadah tadi, maka dia kata kepada lelaki itu, wahai mungkin orang yang lama lah kot. Dia kata kepada ahli ibadah, yang sesungguhnya aku nak bertaubat daripada dosa aku. Lelaki itu katalah, lelaki Bani Israel itu kata, yang aku pernah buat satu dosa yang sangat besar, yang mana aku telah membunuh seramai 99 orang. Yang orang yang aku bunuh tu adalah orang yang tidak berdosa. Aku telah membunuh mereka seramai 99 orang. Apa kata ahli ibadah? Apa respon ahli ibadah yang tidak ada ilmu? Apa kata dia? Kamu telah pun membunuh ramai orang. Kamu telah mencabut ramai nyawa orang. Kamu telah mengakibatkan ramai kesedihan berlaku disebabkan kamu telah bunuh ramai orang. Maka kamu tidak layak untuk bertaubat. Kamu tidak boleh untuk bertaubat, katanya. Sama sekali tak boleh bertaubat. Maka lelaki tadi yang telah membunuh 99 orang, bila mana dia dengar dia tidak boleh bertaubat, geram dia. Saking geramnya dia kepada ahli ibadah tadi, dia bunuh juga ahli ibadah tadi. Ambil engkau. Dia bunuh juga ahli ibadah tadi yang kata tak boleh nak bertaubat sama sekali. 100 nyawa yang tidak berdosa telah pun dibunuh oleh lelaki tadi, termasuk ahli ibadah tadi, yang mengatakan kamu tak layak untuk bertaubat disebabkan kamu telah bunuh seramai 99 orang. Kemudian bila mana telah pun dibunuh lelaki tadi, ahli ibadah tadi, dia ambil satu keputusan. Biasalah dah bunuh, adalah menyesalnya bunuh, nak bertaubat kepada Allah. Maka dia dapati ada satu orang lelaki yang mana orang yang alim juga. Dia ni tak tahu orang alim ke tidak, tapi dia nampak orang alim, maka dia pergi jumpa. Yang mana lelaki yang dia pergi jumpa ni adalah orang yang alim dan orang yang soleh. Orang yang alim dan orang yang soleh. Maka tak kala bila mana sampai dekat orang yang ada ilmu tadi, maka diceritakan kepada orang ada ilmu tadi, wahai Syekh, aku nak bertaubat kepada Allah. Ceritalah apa yang dia telah buat. Sesungguhnya aku telah membunuh 100 orang. Dah tambah tadi ahli ibadah tadi, jadi 100 lah. Sesungguhnya aku telah membunuh 100 orang. Orang tidak berdosa. Sengaja aku membunuh mereka. Maka apa kata ahli ibadah tadi? Apa kata orang yang alim tadi? Dia kata, wahai pemuda, apa yang menghalang kamu, apa yang akan menghalang kamu daripada kamu bertaubat kepada Allah? Apa yang menghalang kamu daripada kamu bertaubat kepada Allah? Tidak ada. Tidak ada satu pun yang menjadi penghalang kamu untuk kamu bertaubat kepada Allah, wahai pemuda. Maka orang alim tadi tanya kepada lelaki tadi, wahai pemuda, dekat mana kamu tinggal? Dekat mana rumah kamu? Maka dia kata, rumah aku sekian-sekian. Dia katalah, rumah aku sekian-sekian. Maka kata orang alim, wahai pemuda, sesungguhnya tempat kamu itu sangat ramai orang yang melakukan dosa, sangat ramai orang yang minum arak, sangat ramai orang yang tak solat, sangat ramai orang yang tidak berpuasa. Kawasan kamu itu, maka keluarlah daripada tempat kamu itu. Keluar daripada tempat kamu, pergilah satu tempat ini, yang mana tempat ini sangat ramai orang yang buat kebaikan, tempat ini sangat ramai orang Islam, maka pergilah dekat situ. Tinggalkan tempat kamu yang penuh orang yang melakukan minum arak, tak solat, tak tutup aurat. Tinggalkan tempat itu, pergilah ke tempat
yang penuh dengan kebaikan dekat situ. Maka dia dengar kata Syekh tadi, maka dia balik rumah, dia siap, dia packing barang dia pergi keluar daripada kampung dia, keluar daripada tempat dia, keluar daripada rumah dia, pergi ke tempat yang disarang, pergi tempat yang disuruh oleh Syekh tadi. Maka dalam perjalanan dia, bila mana dia sedang berjalan untuk pergi ke tempat tadi, berjalan demi berjalan, maka Allah takdirkan yang nyawa dia tu tak panjang. Allah takdirkan sepanjang perjalanan dia untuk pergi ke tempat itu, Allah mematikan lelaki itu. Allah mematikan lelaki itu. Maka matilah lelaki itu. Matilah lelaki itu. Maka bila mana Malakul Maut dah cabut nyawa lelaki itu, turunlah kedua-duanya tim. Turun kedua-duanya tim Malakul Maut. Yang mana tim pertama adalah malaikat rahmat, tim kedua adalah malaikat azab. Kedua-duanya turun pada masa itu juga. Berebut di antara satu sama lain. Kata malaikat rahmat, akulah orang yang layak untuk ambil roh dia. Akulah orang yang layak, kata malaikat rahmat, akulah orang yang layak untuk mengambil roh ini. Disebabkan dia ni nak bertaubat kepada Allah dan dia dalam perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akulah orang yang layak untuk ambil roh ini. Apa kata malaikat azab? Malaikat azab kata tidak. Akulah orang yang layak untuk ambil roh ini. Ketahuilah yang dia ni tidak pernah buat satu kebaikan. Ketahuilah lelaki ini tidak pernah buat satu kebaikan walaupun sedikit. Maka akulah orang yang layak, malaikat azab kata. Bayangkan, malaikat azab dan malaikat rahmat berebut untuk ambil nyawa, untuk ambil roh dia. Maka bila mana berebut di antara malaikat rahmat dengan malaikat azab, siapa yang layak untuk ambil roh ini, maka Allah datangkan seorang malaikat lagi. Yang malaikat ini, kata para ulama, Allah rupakan, Allah suruh dia rupa dalam bentuk manusia, kemudian datang kepada malaikat yang lain. Dia datang menjadi juri. Seolah-olah juri lah, untuk membantu siapa yang layak. Maka dia datang kepada malaikat yang sedang berebut tadi, tim malaikat rahmat dengan tim malaikat azab berebut. Maka dia datang, dia kata ukurkan tempat lelaki ini mati, ukurkan tempat, jarak yang dia akan tuju dan jarak yang dia telah tinggalkan, ataupun ukurkan tempat rumah dia dan tempat yang dia akan pergi. Ukurkan jarak mana paling dekat, maka jarak itulah milik mereka. Andai kata jarak dia dengan tempat kebaikan yang dia akan tuju itu dekat, maka malaikat rahmatlah layak untuk ambil dia. Andai kata tempat dia, tempat yang dia mati sekarang dekat lagi dengan rumah dia, maka nasib dia adalah malaikat azab akan ambil nyawa dia. Akan mengambil roh dia. Maka malaikat pun ukurlah. Dia ukur panjang mana tempat kebaikan dia nak tuju dengan tempat rumah asal dia yang penuh dengan orang yang tinggal solat, orang yang tak tutup aurat, minum arak dan sebagainya, diukur. Maka bila mana diukur, hasil daripada ukuran itu beza satu jengkal, kata Nabi. Beza satu jengkal sahaja yang membezakan tempat kebaikan yang akan dituju dengan tempat yang rumah dia yang sebelum ni, yang penuh dengan dosa. Satu jengkal sahaja beza dia. Maka ketika itulah juri tadi kata, maka malaikat rahmatlah yang selayak yang mengambil roh ni. Maka malaikat rahmatlah yang selayak yang untuk mengambil roh ini, untuk dibawa ke langit. Dan nanti saya akan ceritakan kenapa dia angkat ke langit. Itu di antara Nabi ceritakan kepada kita bagaimana nasib seseorang dalam keadaan dia tidak pernah dalam keadaan dia tidak pernah membuat satu kebaikan, tapi disebabkan dia bertaubat daripada kejahatan yang dia buat, disebabkan dia telah membunuh 100 orang. Ada yang satu sifat dia nak insaf, dia nak bertaubat kepada Allah dan dia nak menuju untuk upgrade diri dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Dalam keadaan itulah Allah tempatkan lelaki itu syurga baginya. Sebab ketahuilah bila mana roh kita diambil, ketahuilah bila mana roh manusia itu diambil oleh malaikat rahmat, ketahuilah kedudukan kalian adalah tempat syurga. Tapi anda kata malaikat yang mengambil roh manusia adalah dalam kalangan malaikat azab, maka ketahuilah nerakalah tempat kalian. Agak-agak apa yang berlaku kepada lelaki tadi yang melihat kedua tim malaikat sedang berebut, pasti akan rasa berdebar. Aku ni mana satu ni? Syurga ataupun neraka? Pasti akan rasa berdebar. Sebab itulah Nabi ceritakan, Nabi kongsikan kepada kita
kongsikan kepada kita. Kalau sebelum ni kita tak pernah solat, bolehlah untuk sama-sama kita solat. Sebelum ni kita tak pernah puasa, bolehlah sama-sama untuk penuhi puasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana Allah dah harahkan, wahai Malikul Maut, pergi tarik nyawa si fulan bin si fulan, maka turunlah Malikul Maut akan pergi dekat si fulan bin si fulan. Dan sebelum kematian si fulan bin si fulan, sebelum kematian, sebelum keluarnya roh daripada jasad, orang itu telah pun diperlihatkan oleh Allah bagaimanakah Malikul Maut. Malikul Maut telah pun memperlihatkan bagaimana wajahnya. Kata Nabi SAW, Malikul Maut akan pergi kepada manusia, Malikul Maut akan pergi kepada manusia dengan wajah yang berseri-seri. Kok mana pula berseri kan? Kok mana pula berseri? Malikul Maut akan pergi kepada manusia dengan wajah berseri-seri, dengan wajah tersenyum. Andai kata lelaki itu, andai kata manusia itu adalah manusia yang Islam, manusia yang beriman kepada Allah, maka Malikul Maut akan jemput dengan penuh kehormatan, kemuliaan. Wahai Malikul Maut, layanglah hamba aku yang beriman kepada aku tu, layan dengan baik, bagi layanan yang sangat baik. Maka dijemput, dikeluarkan ruh dengan sangat baik. Sehingga kan Nabi gambarkan kamu ambil air yang diletakkan dalam bekas, kamu tuangkan air itu, maka begitu mudahnya ruh orang yang beriman akan keluar daripada jasadnya. Sebab apa? Malikul Maut datang kepada orang beriman, orang Islam lah, dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang berseri-seri. Okey, jadi itu di antara kisah berkaitan dengan bagaimana perjalanan manusia daripada alam dunia sampai ke alam barzakh. Belum sampai lagi. Baru je Malikul Maut nak pergi dekat manusia. Apa yang akan berlaku? Esok saya akan sambung. Okey, esok saya akan sambung. Boleh?